Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan satu pembentangan inovasi digital yang telah saya hasilkan, yang saya bagi nama sebagai lagu mudahnya Coca-Cola. Jadi sebelum itu saya akan kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nazri bin Mat Rosni dan saya berasal dari kelas PISM-PPI 5619. Guru pembimbing bagi inovasi saya adalah Ustazah Muslihah binti Ismail. Jadi, baiklah kita mula kepada pengenalan inovasi saya terlebih dahulu. Okay. Penggunaan lagu dalam bidang pendidikan sangat memberikan impak yang positif kepada sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana penggunaan lagu ini tidak dapat dinafikan lagi kerana lagu merupakan satu entiti yang tidak asing lagi buat para pelajar. Bahkan hampir kebanyakan mereka gemar untuk mendengar lagu. Okay. Menurut Lestari, iaitu pada tahun 2012, menyatakan bahawa kaedah yang kreatif dan inovatif adalah menggunakan nyanyian kerana nyanyian adalah sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak selain aktiviti bermain. Oleh sebab itulah saya memilih inovasi untuk membuat lagu bagi mengatasi masalah yang saya hadapi. Okay, seterusnya. Penyataan masalah yang saya hadapi semasa mengajar. Iaitu yang pertama, murid-murid tahun 4 tidak dapat untuk mengenal hukum tajwid qalqalah dengan baik. Manakala yang kedua pula ialah murid-murid tahun 4 ini mengalami masalah dalam mengingat dan menyatakan huruf-huruf qalqalah dalam hukum tajwid. Okey, jadi masalah yang saya hadapi adalah masalah murid-murid tidak dapat mengingat hukum qalqalah dengan baik. Jadi kajian literatur yang berkaitan dengan masalah saya ini adalah yang pertama, berdasarkan kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran untuk tajuk hukum tajwid, standard prestasi murid yang memperolehi tahap 2 merupakan murid yang boleh menjelaskan hukum tajwid yang telah dipelajari dengan betul. Namun, hasrat ini masih belum tercapai kerana kelemahan murid dalam mengingati dan memahami hukum tajwid dengan baik sehingga menyebabkan bacaan Al-Quran secara bertajwid sukar dikuasai. Okay, ini adalah satu kajian yang dilakukan oleh Hamir Hamah dan Muhammad Hilmi pada tahun 2019. Okay. Seterusnya, masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar pada tahun ini ialah mereka gagal mengenal pasti serta membaca perkataan yang mengandungi hukum tajwid. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi dengan baik, dikhawatiri murid akan terus membaca Al-Quran dengan salah, terutama ketika solat serta bacaan harian mereka. Ini pula adalah daripada Kamaria pada tahun 2011. Dan objektif inovasi yang saya lakukan iaitu lagu mudahnya Coca-Cola ini adalah yang pertama, untuk memastikan murid dapat mengenal pasti huruf-huruf Coca-Cola dengan betul dan tepat. Serta yang kedua pula adalah murid dapat mengemukakan huruf-huruf Coca-Cola dengan betul. Dan yang ketiga adalah murid dapat mengaplikasikan bacaan Coca-Cola dengan betul dan bertajwid. Okay, berikut adalah objektif yang saya telah tetapkan bagi inovasi yang telah saya hasilkan. Okay, skop dan limitasi bagi inovasi yang saya laksanakan ini adalah skop dan limitasi ini adalah untuk murid-murid tahun 4, khususnya kepada murid-murid beragama Islam tahun 4 untuk subjek pendidikan Islam bagi bidang tajwid Al-Quran, iaitu bidang tajwid Qalqalah. Okey, kepentingan dan impak inovasi yang saya hasilkan. Okey, yang pertama adalah untuk membantu murid mengingat huruf-huruf Qalqalah dengan mudah menerusi lagu yang telah dihasilkan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran murid akan menjadi lebih menyeronokkan. Baik, anggaran kos bagi inovasi yang saya hasilkan adalah inovasi digital ini tidak memerlukan sebarang kos perbelanjaan. Hal ini kerana inovasi yang dihasilkan menggunakan aplikasi yang percuma seperti PowerPoint sahaja. Okay. Nama produk inovasi yang saya hasilkan adalah saya namakan dia dengan lagu mudahnya Coca-Cola dengan menggunakan lagu asal iaitu lagu Iman Troy iaitu Teman. Okay, ini adalah lirik lagu tersebut yang telah saya hasilkan.
Mari kenali Kol-Kola. Mari semua kita belajar, kenali huruf-huruf Kol-Kola. Janganlah kita bermalas-malas, nanti tak tahu tersalah baca. Huruf Kol-Kola ada 5, mari semua kita kenalnya. Koto Bajudin itu hurufnya, janganlah lupa, janganlah leka. Ahad, Watab, itulah contoh-contohnya. Marilah semua kita sebut huruf bersama. Koto, 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 koto Bajudin. Koto, 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 koto Bajudin. Koto, 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 koto Bajudin. Janganlah kita lupa, takut salah baca. Dan kalau salah baca nanti dapat dosa. Jenis Kol-Kola terbagi 2, Kol-Kola Sugro, Kol-Kola Kubro. Satu lantunan detakan kecil, satu lantunan detakan besar. Yakbal, Taj'al, itulah Kol-Kola Sugro. Marilah semua kita sebut huruf bersama. Koto, 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 koto Bajudin. Koto, 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 koto Bajudin. Koto, 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 koto Bajudin. Janganlah kita lupa 5 huruf ini. Koto Bajudin itu cara mengingati. Model inovasi yang saya gunakan adalah model proses kreatif terarah yang mana ia melibatkan 4 perkara, iaitu yang pertama adalah fasa persediaan. Di mana fasa persediaan ini saya perlu membuat pemerhatian tentang isu permasalahan. Kemudian saya perlu membuat analisis masalah. Dan kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu fasa imajinasi. Di fasa imajinasi ini saya perlu membuat penjanaan idea tentang masalah yang saya hadapi. Kemudian saya perlu mensintesiskan idea yang telah saya kumpulkan. Dan kita pergi pada fasa yang ketiga adalah fasa perkembangan. Iaitu fasa perkembangan ini saya perlu membentangkan cadangan projek kepada pensyarah saya. Dan kemudian saya akan membuat penilaian terhadap projek berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh rakan-rakan. Kemudian yang keempat, fasa yang terakhir adalah fasa tindakan. Yang mana fasa tindakan ini saya akan melaksanakan projek yang telah saya hasilkan, iaitu lagu Mudahnya Kol-Kola. Dan yang terakhir adalah saya akan melaksanakan amalan berterusan. Cara penggunaan inovasi yang saya hasilkan adalah yang pertama, guru hanya akan memasang lagu Mudahnya Kol-Kola semasa PDP melalui YouTube. Kemudian, murid akan mendengar lagu tersebut dan mereka perlu menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Dan yang terakhir adalah guru akan menerangkan isi kandungan dan mnemonik yang digunakan di dalam lagu tersebut, iaitu Koto Bajudin kepada murid-murid. Antara maklum balas inovasi yang telah saya kumpul adalah, iaitu yang pertama, inovasi yang dihasilkan adalah baik dan senang dinyanyikan kerana menggunakan rentak lagu terkini. Ini adalah daripada sahabat saya, iaitu Aizuddin. Dan saya bersetuju dengan maklum balas yang diberikan
kerana berdasarkan kepada pengalaman saya pada praktikal lepas menunjukkan bahawa kaedah nyanyian menarik perhatian para pelajar. Dan yang kedua ialah pendapat yang diberikan oleh rakan saya juga adalah pemilihan lagu ini adalah sangat menarik dan sesuai untuk dinyanyikan bersama murid-murid. Okay, saya memilih lagu Iman Troy, Teman, yang mana lagu ini adalah salah satu lagu yang viral pada tahun 2021. Okay, kemudian yang ketiga adalah maklum balas yang terima. Lirik lagu ini dihasilkan mungkin perlu ditambah baik dan lebih disesuaikan dengan isi pelajaran bagi tajuk Kol-Kola. Okay, saya telah membuat beberapa perubahan terhadap inovasi lirik lagu tersebut di mana saya telah menambah contoh-contoh perkataan bagi Kol-Kola Sugro dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah objektif yang ditetapkan berkemungkinan dapat dicapai melalui inovasi lagu yang dihasilkan. Dan ya, saya bersetuju dengan maklum balas yang diberikan kerana melalui pengalaman saya semasa praktikum, kaedah nyanyian ini sangat membantu murid-murid dalam proses PDP. Dan yang kelima adalah rakan saya mencadangkan agar inovasi digital ini perlu ditambah baik dengan menghasilkan video muzik yang menarik perhatian murid. Dan berdasarkan seperti projek yang telah dimainkan tadi, lagu yang telah dimainkan tadi, saya telah melaksanakan video muzik, animasi video muzik yang menarik bagi menarik perhatian pelajar. Dan yang terakhir adalah kawan saya menyatakan bahawa terdapat murid yang tidak menguasai bacaan Kol-Kola kerana contoh yang diberikan agak sedikit. Okey, saya telah menambah baik inovasi yang saya lakukan dengan menambah beberapa lagi contoh-contoh perkataan yang mengandungi hukum tajwid Kol-Kola seperti yang dapat dilihat menerusi lirik lagu tersebut. Baiklah, pembuktian pencapaian inovasi. Okey, murid dapat menghafal huruf-huruf Kol-Kola. Yang pertama, terdapat seramai 85% murid yang dapat menghafal huruf-huruf Kol-Kola dan hanya terdapat 15% saja murid yang tidak dapat menghafal huruf-huruf Kol-Kola. Manakala untuk murid yang dapat mengenal pasti huruf-huruf Kol-Kola, terdapat 80% murid yang dapat mengenal pasti huruf-huruf Kol-Kola yang terdapat di dalam ayat Al-Quran, manakala hanya 20% saja yang tidak dapat mengenal huruf-huruf Kol-Kola di dalam Al-Quran. Okay, dan yang terakhir adalah murid dapat mengaplikasikan bacaan Kol-Kola dengan betul. Terdapat seramai 75% yang dapat mengaplikasikan bacaan Kol-Kola dengan betul dan hanya 25% saja murid yang tidak dapat mengaplikasikannya dengan betul. Baiklah, kesimpulan secara konklusinya, seorang guru perlu kreatif dan inovatif sebagai salah satu ikhtiar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya terhadap pengajaran dan pembelajaran. Inovasi yang dihasilkan oleh guru itu mestilah mengambil kira semua faktor seperti cara penggunaan, kesesuaian dan sebagainya. Hal ini bertujuan bagi memastikan inovasi yang dihasilkan tersebut memberi impak positif kepada sesi PDP dan tidak hanya bertepuk sebelah tangan sahaja. Okey, sekian itu saja dari pembentangan daripada saya berkaitan dengan inovasi yang telah saya hasilkan iaitu lagu mudahnya Kol-Kola. Sekian, terima kasih.